Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam pendidikan buat anak-anak murid yang cikgu sayangi dan kasihi sekalian. Baik, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita secara dalam talian untuk topik yang seterusnya. Sebelum cikgu teruskan, suka untuk cikgu ingatkan, tonton video ini dengan fokus, memberikan tumpuan 100% supaya anda lebih faham, dan kemudian sila tonton sehingga ke hujung video, kerana pada hujung video nanti cikgu akan bagi satu makluman penting berkaitan tugasan kamu. Okey, jadi pastikan tonton sehingga habis. Okey, tonton sehingga habis. Baik. Apa yang kita lihat pada hari ini, masih lagi berdasarkan buku teks matematik Sekolah Kebangsaan tahun 5. Ini rujukan utama kita. Semua ada dan semua dah ambil di sekolah. Jadi buku ini jadikan sebagai rujukan utama. Untuk memahami kemahiran-kemahiran dalam topik-topik yang kita belajar, rujuklah buku ini, dan latihan dalam buku teks juga boleh dibuat secara berterusan, buat ulangan banyak-banyak kali pun tak apa. Okey, sehingga faham. Ada masalah boleh rujuk pada cikgu terus. Baik. Seterusnya, apa yang kita akan tengok hari ini masih lagi dalam topik nombor bulat dan operasi. Kita sambung lagi pelajaran daripada kelas yang lepas secara video macam ini dan secara Google Meet. Okey. Dan hari ini kita akan tengok berkaitan dengan nombor perdana. Oh, silap. Baik, hari ini kita akan tengok hari ini kita akan tengok masih lagi dalam tajuk nombor bulat dan operasi. Apa kemahiran yang kita tengok ialah nak bandingkan nombor. Okey, banding nombor. Kalau yang lepas kita tengok kita dah belajar bagaimana nak menulis nombor dalam perkataan dan angka. Kemudian kita tengok minggu lepas. Okey. Nilai digit, nilai tempat dan digit, perbezaan tiga benda tu. Okey. Dan hari ini kita tengok banding nombor, dan yang kedua kita akan tengok bagaimana nak susun nombor. Okey, kemahiran yang asas sebenarnya. Kita masih lagi sambung kemahiran dalam daripada kelas pada masa kamu tahun 3 dan 4 dulu. Okey. Kita sambung lagi, cuma kita buat secara secara apa kita panggil, secara latih tubi pun dia. Okey, kita imbas balik kemahiran-kemahiran dengan nombor yang lebih besar lagi. Okey, untuk banding nombor kita akan tengok, apa yang kita tengok adalah kita nak bandingkan yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil. Okey, yang mana lebih kecil. Dan yang kedua, kita nak bandingkan antara lebih daripada ataupun kurang daripada. Okey, lebih besar, lebih kecil, lebih daripada, kurang daripada. Okey, untuk susun nombor, kita akan tengok susunan menaik dan susunan menurun. Okey, susunan menaik dan susunan menurun. Apabila kita dah dapat bezakan nombor, kita akan dapat susun nombor sama ada dalam susunan menaik ataupun kita panggil tertib menaik, dan susunan menurun ataupun tertib menurun. Okey. Sebelum cikgu teruskan, kita imbas balik sedikit apa yang kita belajar sebelum ni. Cikgu nak tanya, ada berapakah nombor dalam slide yang cikgu tayangkan ini? Soalan cikgu, ada berapakah nombor dalam slide yang cikgu tayangkan ini? Okey, ada yang jawab 1, ada yang jawab 5.
Okey. Sebenarnya nombor yang ada pada slide yang cikgu tayangkan ini adalah satu sahaja. Ada satu sahaja nombor, iaitu nombor 78,492. Cikgu dah terangkan sebelum ni, nombor adalah angka yang mempunyai nilai. Okey, angka yang mempunyai nilai. Okey, jadi semua ada nilai kerana ada nilai tempatnya. Okey, ada nilai digitnya yang membentuk sebuah nombor, satu nombor. Jadi nombornya adalah 78,492. Ada satu nombor saja. Tetapi ada 5 digit yang membentuk nombor tersebut. Okey, digit 2, digit 9, okey, digit 2, digit 9, digit 4, digit 8 dan digit 7. Okey, satu nombor tetapi mempunyai 5 digit. Okey, seterusnya. Okey, ada berapakah nombor dalam slide yang cikgu tayangkan ini? Ya, ada 7 digit. Okey, ada satu nombor yang mempunyai 7 digit. Okey, ada satu nombor saja, iaitu nombornya apa? Nombornya adalah 1,368,247. Tetapi nombor ini ada 7 digit bagi membentuk nombor tersebut. Iaitu digit 7, digit 4, digit 2, digit 8, digit 6, digit 3, digit 1. Okey, sekiranya cikgu tanya, apakah nilai digit bagi digit 2? Nilai digit. Nilai digitnya adalah 200. Apakah nilai tempat bagi digit 3? Nilai tempatnya adalah 100,000. Okey, ni perkara penting yang kamu perlu bezakan. Okey, ni yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, baik, seterusnya kita akan tengok. Okey, rujukan kita adalah buku teks tahun 5, muka surat 7. Okey, tajuknya adalah banding dan susun nombor. Okey, kalau kita perhatikan, tengok sini ya. Okey, jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Okey, model yang pertama adalah model robot, model bangunan, model rumah dan model kereta. Okey, bilangan dengan bilangan masing-masing lah. Robot ada 118,200, bangunan 320,915, rumah bilangannya adalah 120,290 dan kereta 98,050. Okey, soalannya, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Robot atau rumah? Okey, yang mana menggunakan blok yang lebih banyak? Lebih banyak. Okay, kita nak bandingkan nombor, yang mana lebih, yang mana kurang. Okey, di antara robot dan rumah. Jadi kita tengok robot dan rumah saja. Okay, robot ada 118,200, rumah ada 120,290. Okay, kita lihat pada jadual yang disertakan sini. Okay, tengok jadual. Bagaimana cara nak membanding nombor? Okay. Okay, caranya adalah yang pertama, kalau mengikut jadual ini, dia bandingkan, dia susun mengikut nilai tempat. Okay, susun dulu mengikut rumah masing-masing, mengikut nilai tempat. Kemudian kita bandingkan. Okay, kita bandingkan digit 10,000. Kenapa dia bandingkan digit 10,000? Kerana digit ratus ribu sama nilai. Sama digit. Nilai digit yang sama. Okay, dua-dua mempunyai nilai digit 100,000. Okay, jadi kita pergi kepada yang kedua. Nilai yang kedua iaitu 10,000. Okay, kita lihat pada 10,000. Okay, yang mana yang lebih banyak? Model rumah atau model robot? Okay, kita perhatikan model rumah lebih banyak. Kenapa? Model rumah nilainya 2, digit 2. Okay. Nilai model robot digitnya 1. Okay. Kalau nilai digitnya model rumah, okay, model rumah digitnya adalah 20,000. Nilai digitnya adalah 20,000. Berbanding model robot, ini model robot, nilai digitnya adalah 10,000.
Kenapa? Sebab di rumah tempatnya 10,000. Jadi nilainya 20,000 dan 10,000. Kalau kita bandingkan 20,000 lebih daripada 10,000. Jadi jawapannya adalah model rumah. Okay, lebih banyak menggunakan bilangan blok daripada model robot. Okay. Berarti model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Okey, seterusnya, itu kaedah membandingkan nombor. Kita tengok contoh di sini bagaimana kita nak bandingkan antara nombor pertama dan yang kedua ini. Kalau kita lihat, sepintas lalu kita lihat nombor di depannya 8. Okey, 8. Tetapi, ini kaedah yang kedua. Kaedah kedua, cara nak banding nombor, sepintas lalu kita tengok dulu bilangan digitnya berapa. Kita lihat bilangan digitnya berapa. Nombor yang berwarna merah, bilangan digitnya ada 6. Tetapi nombor yang berwarna biru, bilangan digitnya ada 5. Di sini kita dah boleh tengok yang mana lebih banyak ataupun lebih besar ataupun lebih, yang mana lebih. Mestilah digit ataupun nombor yang berwarna merah lebih daripada nombor yang berwarna biru. Seperti lalu kita dah boleh tengok dah, kita boleh perhatikan. Kalau kita susun dalam bentuk jadual nilai tempat, kita dah boleh nampak. Nombor yang berwarna merah itu 847,291 lebih banyak daripada 85,614. Walaupun kita perhatikan nombor di depannya sama, 8 dan 8. 8. Tetapi bilangan digit yang berbeza, kita dah tahu dah yang mana lebih banyak dan yang mana kurang. Itu yang pertama. Yang ketiga. Ni seperti mana yang kita tengok tadi, bagaimana nak bandingkan antara nombor yang bilangan digitnya sama. Kita perhatikan bilangan digitnya sama, ada 6. Digit nombor berwarna merah ada 6 digit, nombor berwarna biru ada 6 digit. Jadi kita bandingkan melalui nilai tempat. Kita perhatikan rumah yang paling besar, iaitu rumah 100,000. Digitnya sama, 8. Nilai digitnya sama, iaitu 800,000 dan 800,000 dan nombor yang kedua juga 800,000. Jadi kita pergi kepada rumah yang kedua. Rumah yang kedua adalah rumah 10,000. Rumah 10,000. Kita bandingkan. Nombor yang pertama 3, iaitu 30,000. Nombor yang kedua pun 30,000. Jadi nilai digit yang sama. Bila sama, rumah pertama sama, rumah kedua sama, kita pergi kepada rumah yang ketiga, iaitu rumah 1,000. Kita tengok digitnya, 7 dan 5. Jadi 7 dan 5, 7 lebih daripada 5. Nilai digit bagi 7 ni adalah 7,000 dan nilai digit bagi nombor yang kedua adalah 5,000. Jadi 7,000 lebih banyak daripada 5,000. Jadi nombor yang di atas lebih banyak daripada nombor yang di bawah. Baik. Itu kaedah. Sangat mudah dan senang. Seterusnya kita akan lihat pula sambungan daripada muka surat 7 tadi. Susun keempat-empat bilangan blok dalam tertib menaik. Kita perhatikan, dia minta kita susun. Susun keempat-empat bilangan blok dalam tertib menaik. Kita nak susun. Apabila kita nak susun, kita mesti dah tahu yang mana kurang dan yang mana lebih. Yang mana nilainya kecil, yang mana nilainya besar. Sama juga kita tengok apabila disusun dalam bentuk jadual, keempat-empat nombor tadi, kita dah boleh nampak nilai mana yang besar, nilai mana yang kecil. Kita boleh perhatikan, bilangan digit, nombor yang terakhir, bilangan digitnya hanya 5 sahaja. Hanya 5 saja kita lihat sini. 5 digit saja. Nombor lain ada 6 digit bilangannya. Jadi, nombor yang terakhir itu adalah nilai paling kecil. Nilai yang paling kecil. Dan 3 lagi nilai yang besar.
Okey, yang 3 tadi kita mesti bandingkan betul-betul. Kita bandingkan bermula daripada rumah ataupun nilai tempat yang pertama dulu. Okey, nilai tempat RM100,000. Okey, di antara ketiga-tiga ni, nilai yang paling besar adalah nilai 3. Jadi kita tahu nombor yang kedua itu adalah nilai yang paling besar. Okey, nilai yang paling besar. Nombor yang terakhir tadi nilai paling kecil. Yang kedua, nombor yang kedua tu adalah nilai yang paling besar. Jadi kita bandingkan lagi dua nombor. Itu kita tengok. Cikgu warna biru. Okay, nombor pertama ni, nombor yang pertama dengan nombor yang ketiga kita perhatikan. Okey. Nilai tempatnya, nilai tempat RM100,000 sama. 1. Terlihat pada nilai tempat yang kedua. Okey, RM10,000 ni. RM10,000 1 dan 2. 1 dan 2 bermaksud, okey, kita tahu yang ni yang pertama paling besar tadi. Kita tandakan daripada nilai yang kecil. Kita tengok sebab dia nak tertib menaik. Jadi yang paling kecil dulu. Ini nilai yang paling kecil. Jadi nilai yang paling kecil bagi nombor ini adalah yang pertama. Okey, ini kita tahu ni yang keempat. Okey, sebab dia paling besar, dia yang terakhir. Okey, nilai yang kedua, antara nombor tadi 1 dan 2, 1 lebih kecil. Jadi ini adalah nombor yang ketiga, susunan yang ketiga. Silap. Ini adalah susunan nilai yang kedua. Okey, dan nombor yang ketiga itu adalah nilai yang ketiga. Besar. Jadi susunannya kita dah tahu, kita dah nampak. Okey, jadi kita susun dan tertib naik, kita salin semula seperti yang ditunjukkan. Jadi 98,050 yang pertama, seterusnya nombor yang kedua adalah 118,200, susunan yang ketiga 120,290 dan susunan yang terakhir adalah 320,915. Susunan ditulis secara disusunlah tanpa ada simbol operasi, okey, hanya menggunakan simbol koma. Okey, hanya menggunakan koma di antara nombor-nombor tersebut. Okey, jangan buat simbol lain selain daripada simbol koma tersebut. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat. Yang berikut adalah 4 keping kad nombor. Okey, 4 keping kad nombor. Ini kita boleh rujuk buku teks muka surat 8. Okey. 4 keping nombor. Antara 536,000, tengok yang A ni ya. Antara 536,500 dengan 538,900, nilai yang manakah lebih kecil? Okey, dia bandingkan lagi. Okey, yang seperti mana yang cikgu tunjukkan sebelum ini. Ini nak bandingkan nilai yang lebih kecil. Tadi kita cari nilai yang lebih besar. Okay, ini nak bandingkan nilai yang kecil. Okey, kaedah yang sama juga. Kita tengok bilangan digitnya sama. Okey, ada 6 digit. Nombor yang kedua pun ada 6 digit. Okey, jadi kita lihat, kita bandingkan melalui nilai tempat. Okey, nilai tempat yang awal 100,000-nya nilainya sama, 5 dan 5. Okey, kita lihat pada nombor yang kedua, 3 dan 3 masih sama nilai lagi. Okay, ni tengok rumah yang ketiga, rumah ribu, 6 dan 8. Okay, jadi kita bandingkan antara 6 dan 8. Antara 6 dan 8, nilai yang manakah yang lebih kecil? Ya, nilai 6 lebih kecil. Jadi nombor ini adalah lebih kecil daripada nombor yang kedua tadi. Jadi jawapannya adalah 536,500 lebih kecil daripada 538,900. Okey, itu saja. Okey, kaedah yang sebenarnya senang. Tapi sebab itulah kemahiran ini perlu dikuasai. Okey, supaya senang untuk topik-topik yang seterusnya nanti. Baik, seterusnya. Okey, bagaimana kita nak susun nombor-nombor tersebut? Kalau soalan minta susun nombor-nombor di atas dalam tertib menaik dan menurun. Okay, kita perhatikan ada dua soalan di sini, iaitu dia nak dalam tertib menaik
dan yang kedua dia nak tertib menurun. Susunan menaik dan menurun. Okey. Okey, kita perhatikan nota dalam buku teks, ada dalam buku teks yang tunjukkan di sini. Okey, iaitu apa? Tertib menaik adalah nombor disusun dari nilai paling kecil hingga nilai paling besar. Paling besar. Okey. Paling kecil semakin besar. Kecil semakin besar. Itu adalah susunan menaik. Okey. Kemudian yang kedua tertib menurun ataupun susunan menurun, iaitu nombor yang disusun daripada nilai paling besar hingga nilai paling kecil. Menurun, besar, besar semakin kecil. Besar semakin kecil, menurun. Kalau menaik, kecil semakin besar, menurun, besar semakin kecil. Okey, itu. Baik, bagaimana kita nak susun? Okey, jawapan minta dua kan? Tertib menaik dan tertib menurun. Jadi kita mesti bagi jawapan dalam dua jawapan. Yang pertama mesti diberi jawapan dalam tertib menaik dan yang kedua jawapan dalam tertib menurun. Okey, untuk tertib menaik, kita bandingkan nombor. Bagaimana kita nak bandingkan? Okey, tengok nombor-nombor di atas. Semua nombor mempunyai 6 digit. Semua nombor 6 digit. Nombor yang bernilai ratus ribu. Okey, kita perhatikan. Okey, kita perhatikan nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama 5, 5, 5 dan 5. Jadi, nilai tempat yang paling besarnya mempunyai nilai yang sama. Kita pergi kepada nilai tempat yang kedua yang paling besar. Iaitu yang pertama nombor 4, yang kedua 3, yang keempat 3 dan yang keempat pun 4. Okey, 4, 3, 3, 4. Dia nak susunan menaik. Okey, jadi nombor 2 di tengah ini adalah kita mesti susun yang paling awal. Okey, kenapa? Sebab nombor yang keduanya adalah 3. Okey, kemudian kita bandingkan antara dua nombor ni dulu. Susunan yang ketiga adalah 8 dan kita perhatikan, dia gunakan warna hijau ni, 8 dan 6. 8 dan 6 yang manakah lebih kecil? 6 lebih kecil. Jadi ini adalah merupakan susunan yang pertama untuk tertib menaik. Okay, jadi yang ini adalah untuk susunan yang kedua. Okay, kemudian kita bandingkan antara nombor yang terakhir, nombor 2 lagi ni. Dua nombor lagi. Okay, kita lihat nombor yang ketiga, 0 dan 1. 0 dan 1 yang mana lebih kecil? 0 lebih kecil. Jadi ini adalah susunan yang ketiga. Yang ini adalah susunan yang keempat. Okay, apabila kita dah dapat nilai nombor tersebut, kita dah bandingkan nombor, kita susun dalam tertib menaik. Okay, jadi nombor pertama tadi 536,500. Kemudian nombor yang kedua 538,900. Nombor yang ketiga 540,500. Dan nombor yang keempat 541,250. Okey, untuk tertib menurun, kita hanya susun semula daripada nilai yang besar tadi semakin kecil. Okay, jadi nilai yang pertama yang paling besar adalah 541,250. Yang kedua 540,500. Dan yang ketiga 538,900. Dan nombor yang keempat adalah 536,500. Kita susun. Okey. Di antara dua nombor tersebut, kita letakkan tanda koma. Okey, tanda koma ni. Okey. Tanda koma. Koma. Baik. Seterusnya, kita cuba jawab soalan ini. Kita guna. Kamu cuba jawab dalam buku tulis masing-masing. Okey. Kita jawab soalan pada buku teks muka surat 9. Okey, buku teks muka surat 9. Okey, tunggu arahan. Arahan ini adalah yang paling penting. Okey, arahan ini adalah paling penting. Cikgu nak, jawapan kamu nanti, kamu isikan dalam Google Form yang cikgu sediakan. Okey. Isikan dalam Google Form yang cikgu sediakan.
Okay, nanti pada video YouTube ini cikgu akan berikan link untuk Google Form pada bahagian description. Okey, pada bahagian description, okey, kamu klik link tersebut dan isikan jawapan-jawapan bagi soalan-soalan ini dalam Google Form tersebut. Okey, selepas dah siap isi, komen done ataupun komen selesai. Okey, komen selesai supaya cikgu sedia maklum kamu dah selesai menjawab soalan tersebut. Dan jawapan-jawapan tersebut cikgu akan semak dan kamu akan dapat tahu keputusannya melalui email. Okey, cikgu akan email semula kepada kamu sama ada jawapan kamu itu betul semua atau bagaimana nanti. Okey. Jadi ingat pesan cikgu, jawab dalam buku tulis, kemudian isikan semula jawapan-jawapan tersebut dalam Google Form yang cikgu sediakan pada bahagian description. Okey, itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Selamat menjawab. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang nanti. Okey, bye. Assalamualaikum.